أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام شاء لله لحم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ali Imran 185. Yang saya mulakan kepada Tuan Nazir, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, ahli jawatan kuasa, sidang jemaah muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi kita merafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumahnya untuk menunaikan kefarduan solat fardu maghrib secara berjamaah. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan salatul jamaati afdalu min salatul fardhi bi 27 darajah. Sembahyang secara berjamaah itu lebih utama berbanding sembahyang secara bersendirian sebanyak 27 kali ganda. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam Raudhatul Jannah fid dunya, iaitu taman-taman syurga Allah di atas muka dunia, iaitu majlis ilmu. Dalam satu hadis Nabi menyatakan bahawa man salaka tariqahu yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menerusi jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan jalannya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita datang pada malam ini sebagai tanda kita menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan berbagai-bagai nikmat kepada kita, dan sebagai tanda kita menzahirkan kesyukuran, kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam Al-Quran Allah telah menyatakan bahawa wa qalilum min ibadiyasy syakur. Terlalu sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Berbanding yang bersyukur dengan yang tidak bersyukur, Allah kata terlalu sedikit daripada hambaku yang bersyukur. Jadi kita di kalangan orang-orang yang sedikit yang bersyukur dengan kita menzahirkan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Jadi mudah-mudahan kita dikurniakan istiqamah untuk sentiasa berada pada jalan-jalan kebaikan seperti ini. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesempatan masa yang ada pada malam ini, saya menggantikan tempat yang berbahagia Ustaz Zulkifli Jamil. Saya dimaklumkan oleh Biro Dakwah tadi lebih kurang pada jam 5.30 petang. Jadi saya memberanikan dirilah untuk menggantikan tempat, walaupun sebenarnya saya tidak selayaknya untuk menggantikan tempat orang yang lebih hebat, lebih berilmu berbanding saya. Dan saya minta izin kepada orang-orang alim di sini untuk saya menyampaikan ilmu. Sekiranya ada kesilapan di sana sini, saya mohon supaya tegurlah saya insya-Allah. Baik, kesempatan yang ada pada malam ini saya ingin berbicara mengenai bab kematian. Dan kemudian saya akan sentuh sedikit mengenai adab-adab berada di tanah perkuburan. Dan sekiranya ada kesempatan masa, saya ingin sentuh mengenai talqin ketika berada di tanah perkuburan. Baik. Yang pertama berkaitan kematian, berkaitan kematian. Ayat yang saya bacakan tadi dalam surah An-Nisa ataupun Ali Imran ayat 185,
Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa setiap daripada kita akan menemui kematian. Sama ada lambat ataupun cepat, ya, maka mati akan pasti menemui kita. Ada orang yang matinya dalam keadaan husnul khatimah, alhamdulillah. Tetapi na'udzubillah, ada orang yang matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kerana itulah selepas sembahyang selalu kita berdoa, imam dan kita semua sentiasa berdoa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah pengakhiran kami adalah pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Dan jangan jadikan pengakhiran kami pengakhiran yang buruk, yakni su'ul khatimah. Sebab itulah mati yang baik ataupun mati yang buruk berdasarkan kepada amalan dalam kehidupan kita di atas muka dunia. Kalau dalam kehidupan dunia kita banyak melakukan perkara-perkara yang baik, amal soleh, maka mudah-mudahan matinya kita dalam keadaan mati yang baik. Tetapi na'udzubillah, kalau dalam kehidupan dunia, dengan nikmat umur, modal umur yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan ke arah kemaksiatan, asi, derhaka kepada Allah, maka dibimbangi matinya kita dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, sebab itulah umur yang berkat, umur yang baik ini, umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik," rawahu Tirmizi. Umur umatku, kata Nabi, di antara 60 sehinggalah 70 tahun. Dan terlalu sedikit orang yang melebihi daripada itu. Nak maksudnya nak bagi tahu kepada kita, umur umat Nabi ni sekitar 60-70 tahun. Siapa yang umurnya lebih 60 tahun ataupun lebih 70 tahun, maka itu adalah subsidi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu hadis Nabi yang agak panjang. Nabi menyatakan, sesiapa yang mati ketika umurnya melebihi 60 tahun, tetapi amal kebaikannya tidak mengatasi maksiat yang dilakukan, maka tidak ada alasan bila dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang yang meninggal ketika umurnya 60 tahun dan ke atas, kemudian dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis tersebut menyatakan dia tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam Al-Quran Allah juga telah menyatakan dalam surah Fatir ayat 37. Allah berfirman, kata Allah, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara." Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir. Maksudnya Allah berikan modal umur tersebut supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan daripada kita menggunakan umur yang panjang untuk mencari murka Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lelaki datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah." Dia bagi tahu, "Ya Rasulullah, ya, ayyun nasi khair?" "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" Qala, Nabi menjawab, "Man tala umurahu wa hasuna amalu." Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan dia banyak melakukan amal-amal yang soleh. Orang tadi bertanya lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, fa ayyun nasi syarrun?" "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling buruk?" Qala, Nabi menjawab, "Man tala umurahu wa sa'u amalu." Rawahu Tirmizi. Nabi menjawab, orang yang paling buruk adalah orang yang diberikan umur yang panjang, tetapi dengan umur yang panjang tersebut dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah orang kata sebagai satu tanda aras kepada kita, nak menentukan kepada kita, nak mengetahui bagaimanakah orang yang mempunyai umur yang baik dan bagaimanakah orang yang mempunyai umur yang buruk. Sebab itulah kita berdoa supaya kita dikurniakan orang kata umur yang sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal kebaikan baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bab kematian. Semua daripada kita tahu hari lahir kita ataupun tarikh kelahiran kita, ya? Saya yakin semua kita tahu hari kelahiran kita. Tetapi tidak ada seorang pun di hadapan kita, semua yang ada di hadapan saya ini tahu tentang hari kematiannya, ya? Tak ada seorang pun yang tahu tentang hari kematiannya. Bilakah dia akan mati, di manakah dia akan mati, bagaimanakah cara dia akan mati. Tak ada seorang pun yang tahu. Sebab itu adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kematian ini Allah rahsiakan daripada hamba-hambanya. Bayangkan kalau kita tahu tarikh kematian kita, ya? Contoh.
Hanya Cikgu Jasman, contoh Cikgu Jasman sebagai contoh. Kalaulah Allah bagi tahu, wahai Haji Jasman, kematian engkau pada esok jam 8 pagi, contoh kan. Agak-agak nak daripada malam sampai nak tunggu 8 pagi besok, macam mana keadaan Cikgu Jasman? Sebab dah tahu tarikh matinya. Ya? Tidur tak boleh nak tidur. Dah bagi makanan yang paling sedap pun dia tak selera dan sebagainya. Sebab apa? Tahu tarikh kematiannya, hari kematiannya besok 8 pagi. Ya? Sebab itulah Allah rahsiakan tarikh kematian kita. Supaya apa? Supaya setiap daripada kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berwaspada tentang kematian. Sentiasa waspada dalam kehidupan kita ni. Ya, bila nak mati. Kita sentiasa berwaspada supaya kita melakukan apa yang diperintahkan dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah kita digalakkan supaya sentiasa mengingati kematian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Nabi bersabda, kata Nabi, perbanyakkanlah kamu ingat tentang perkara yang memutuskan kelazatan dunia. Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, apa perkara yang memutuskan kelazatan dunia? Az-zikrul maut, iaitu banyak mengingati mati. Ada orang kata kalau kita banyak mengingati mati, kita akan jadi mundur. Kita akan jadi orang kata tak maju. Sebab apa? Asyik ingat mati je, kan? Tetapi sebaliknya, bila kita banyak mengingati kematian, apa kesan baik hikmah bila kita banyak mengingati kematian? Pertama, contoh, kalau kita banyak mengingati kematian, kalau kita sebagai seorang pekerja, kan? Kita akan menjadi pekerja yang amanah. Kita akan menjadi pekerja yang sentiasa menjaga waktu kerja kita, amanah dengan waktu kerja kita. Kita tidak culas, tidak punting, tidak curi harta majikan dan sebagainya. Sebab apa? Kita tahu bahawa kita akan mati dan ada persoalan dosa dan juga pahala. Sebab apa? Sebab kita ingat mati. Kita akan jadi pekerja yang amanah. Kalau kita sebagai seorang anak, ya, yang sentiasa ingat tentang mati, kita akan jadi anak yang taat patuh kepada kedua ibu bapa kita. Tidak menderhaka, tidak menengking, tidak meninggikan suara di hadapan ibu bapa. Sebab apa? Kita akan mati dan kita ada persoalan dosa dan pahala, ada syurga dan ada neraka. Kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa ingat tentang mati, maka kita akan jadi hamba Allah yang sentiasa melakukan apa yang diperintahkan dan kita akan mengelak sedaya mungkin untuk tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita ingat tentang mati, kita akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang kita lakukan. Ini kesan bila kita sentiasa mengingati kematian. Dan kita boleh kiaskan dengan semua perkara yang berkait dengan kehidupan kita. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita sering ziarah kematian. Kalau kita dengar berita tentang kematian seseorang, saudara kita, sahabat-sahabat kita dan sebagainya, kita sering ziarah kematian. Tetapi berapa ramai orang yang mengambil sebesar-besar pengajaran daripada peristiwa kematian yang berlaku? Berapa ramai orang yang mengambil muhasabah dan pengajaran? Ada orang yang datang ziarah kematian, ya, minta maaf nak cakap, ya. Kadang ziarah kematian sementara menantikan jenazah tadi dimandikan, dikafankan sebelum nak disembahyangkan, kan? Ada ramai di kalangan masyarakat kita ni sementara menunggu jenazah, apa yang dilakukan? Kadang-kadang ada yang berbual-bual mengenai hal dunia. Ada yang ketawa terbahak-bahak. Ada cerita mengenai perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sedangkan itu adalah perkara yang terbaik untuk kita mengambil pengajaran daripada peristiwa kematian yang kita dipertontonkan di hadapan kita. Ya? Sepatutnya, sebab itulah kita digalakkan. Ya? Walaupun tahlil ni ada berbagai-bagai, ada yang setuju, ada yang tidak setuju dan sebagainya. Jadi sementara kita nak menanti jenazah tadi diuruskan, dikafan dan disembahyangkan, sebaiknya kita kumpulkan, kita sama-sama baca ayat-ayat Quran dan sebagainya, tahlil dan sebagainya. Supaya apa? Supaya untuk mengelakkan kita berbicara perkara-perkara yang tidak sepatutnya ketika ziarah kematian. Ya, itu perkara yang sepatutnya dilakukan. Kita doakan jenazah, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir laha warhamha. Ya, bila kita ziarah kematian, kita ambil dan kita bermuhasabah, kita ambil pengajaran. Ya Allah, hari ini aku lihat jenazah ini dimandikan. Ya Allah, aku lihat jenazah ini dikafankan, disembahyangkan dan akan dikebumikan. Ya Allah, satu hari nanti aku yang akan dimandikan. Satu hari nanti aku yang akan dikafankan, aku yang akan disolatkan dan aku akan dikebumikan. Ya, sepatutnya itu perkara yang kita ambil pengajaran muhasabah daripada peristiwa kematian yang berlaku.
ya. Bukannya kita bercerita perkara-perkara yang tidak sepatutnya, ya. Jadi ini perkara yang perlu kita perbaiki bila berlaku kematian, ya. Kata Salman Al-Farisi, ya, kata Salman Al-Farisi, bila mana kamu melihat orang yang sedang nazak, ya, bila kamu melihat orang yang sedang nazak, perhatikanlah 3 perkara kepada orang yang nazak tersebut. Yang pertama, kata Salman Al-Farisi, sekiranya berpeluh pelipis pipinya, ya, mengalir peluh daripada pelipis pipinya. Yang kedua, bila kamu lihat matanya mengeluarkan air mata, ya. Dan ketiga, hidungnya kembang kempis. Maka ketahuilah bahawa orang tersebut sedang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu masa saya belajar di Kelantan, tuan-tuan, ya, sebelah Mahat Tafiz saya ni ada satu rumah orang kampung lah, ya, orang tua, tu umur 78. Dan kemudian kita ke nazak, pelajar-pelajar tahfiz ni dipanggil untuk baca Yasin, baca surah Ar-Ra'd dan sebagainya. Dan saya nampak depan mata saya sendiri, pakcik yang berumur 78 tahun tadi, ketika sedang nazak, ya, berbintik-bintik peluh ni dan mengalir peluh di pelipis pipinya. Dan saya teringat hadis Nabi, kata-kata Salman Al-Farisi tersebut, antara tanda orang mendapat rahmat Allah, mengalir peluh di pelipis pipinya, ya. Yang seterusnya 3 perkara, perhatikan bila kamu melihat orang yang sedang nazak, dia sedang mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa dia? Yang pertama, bila mana kamu melihat nafasnya seperti bunyi haiwan disembelih. Selepas haiwan disembelih, bunyi mengeruh. Yang kedua, bila kamu lihat, apa dia? Mulutnya berbuih. Dan yang ketiga, kata Salman Al-Farisi, kamu lihat wajahnya kehitam-hitaman. Itu adalah 3 tanda bahawa orang tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa berdoa supaya kita dikurniakan mati yang baik, ya? Dan kematian kita itu tidak menjadi fitnah kepada orang lain, ya. Takut matinya kita itu menjadi fitnah kepada orang lain. Kenapa ya matinya begitu dan sebagainya. Sedangkan itu adalah aib bagi jenazah tersebut. Sebab itulah satu perkara kematian ini perlu kita ambil berat perhatian. Sebab itulah bila orang yang sedang nazak, Nabi ajar kepada kita, ya. Nabi ajar kepada orang yang sedang nazak. Orang yang hidup ni kena hajar orang yang sedang nazak tadi. Apa kata Nabi dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Muslim dan juga At-Tirmizi. Nabi bagi tahu, apa kata Nabi? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah kepada orang yang sedang nazak tadi kalimah la ilaha illallah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sedang nazak, kita ajar la ilaha illallah. Bang, ucap ya. Kalau kita tengok orang insiden, kan, dia dah terlalu parah, dan dia sedang nazak, maka kita berhenti, kita ajar dia. Dek, ucap ya la ilaha illallah. Sebab Nabi ajar, laqinu mautakum la ilaha illallah. Supaya apa? Sebab talqin ini, laqinu tadi itu sebagai satu bimbingan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya diharapkan dengan kita ajar talqin la ilaha illallah tersebut dan dia berjaya mengucap la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan bahawa, apa kata Nabi, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahu Abu Dawud. Nabi bagi tahu siapa yang di hujung akhir hidupnya dia berjaya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa lagi yang kita boleh ceritakan mengenai kematian, ya? Baik. Bila berlaku kematian, ya? Bila berlaku kematian, kata Imam Asy-Syafi'i, ya? Aku hairan melihat manusia yang masih lagi leka dan juga lalai sedangkan kain kafannya telah pun ditenun. Ya, ini kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Aku hairan melihat manusia yang masih lagi berpoya-poya. Aku hairan melihat manusia yang masih lagi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kain kafannya telah pun ditenun, kata Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah satu kiasan yang ditunjukkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nak bagi tahu kepada kita, kain kafan daripada kita semua, kain kafan kita telah pun tersedia sebenarnya. Cuma bilakah masanya untuk disarungkan
di tubuh kita yang digelar sebagai jenazah. Ya, sebab itulah kita kena sentiasa berhati-hati dengan kehidupan kita. Kena berhati-hati, berwaspada dengan tindak tanduk kita ketika dalam kehidupan dunia ini. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Bila berlaku kematian, maka orang yang hidup diwajibkan untuk melakukan 4 perkara. Sebagaimana kita maklum, mandi, kafan, solat dan juga ke bumi. Bila jenazah tadi telah pun dimandikan, telah dikafankan dan kemudian akan disembahyangkan, ya. Nabi dalam satu hadisnya menyatakan, ya, walaupun hadis ini kita tahu sebenarnya, ya, Nabi bersabda, kata Nabi, man syahida janazati, ya, thumma yusalli. Bila mana kamu melihat jenazah yang akan disembahyangkan dan kamu menyembahyangkan jenazah tadi, maka kamu akan mendapat 2 qirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menghantar jenazah ke kubur, maka dia mendapat 1 qirat yang lain. Maksudnya apa? Kita sembahyangkan jenazah, kita dapat 1 qirat. Kita menghantar jenazah ke kubur, kita dapat 1 qirat lagi. Maksudnya kita dapat 2 qirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 qirat ini bersamaan dengan satu bukit Uhud, ya. Sebab itulah kadang-kadang sedih bila kita ziarah kematian, ya. Orang yang datang ziarah ni kadang-kadang ramai, tuan-tuan. Ramai. Tetapi bila masa menyembahyangkan jenazah, kadang-kadang wakil keluarga ataupun wakil pihak surau ataupun masjid biasa umumkan, jenazah akan disembahyangkan dalam masa 5 minit daripada sekarang. Siapa-siapa yang belum ambil wuduk, sila ambil wuduk sebab kita nak sembahyangkan jenazah. Tuan-tuan perhatikan, di mana-mana tempat, ya, tak kisah di mana pun. Bila nak sembahyangkan jenazah, ada orang yang tidak turut serta menyembahyangkan jenazah. Perasan tak? Ya? Sedangkan sembahyang jenazah ni adalah satu, orang kata, ibadah yang sangat mudah. Hanyalah 4 kali takbir. Takbir yang pertama, kita baca Fatihah. Takbir yang kedua, kita baca selawat atas Nabi. Takbir yang ketiga, kita doa atas jenazah. Takbir yang keempat, kita doa atas kaum muslimin. Kemudian kita bagi salam. Tak ada rukuk, tak ada sujud. Ya? Tetapi di mana-mana tempat kita perhatikan, ramai orang yang tidak turut serta menyembahyangkan jenazah. Walaupun Nabi bagi tahu, menyembahyangkan jenazah kita mendapat satu qirat. Ya? 1 qirat ni satu benda yang sangat besar pahalanya. Ya? Kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kadang-kadang tak sembahyangkan jenazah, alasannya sebab apa? Baju kotor, seluar kotor dan sebagainya. Ya? Sedangkan bila kita tahu kita nak sembahyang jenazah, kita nak ziarah jenazah dan sudah pasti kita akan menyembahyangkan jenazah, sepatutnya kita menyediakan pakaian yang sepatutnya, yang bersih, yang suci dan sebagainya. Ya? Ini satu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Baik. Dan kemudian bila jenazah tadi telah pun disembahyangkan dan kita hantar jenazah ke kubur, kan? Kita hantar jenazah ke kubur. Baik. Ada beberapa perkara adab yang perlu kita ambil perhatian bila kita menghantar jenazah ke kubur, ya. Satu hari Nabi lalu di tanah perkuburan, ya. Dan Nabi berhenti di antara 2 kubur, ya. Dan Nabi bagi tahu sesungguhnya jenazah ini, jenazah yang pertama dan jenazah yang kedua sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun jenazah ini sedang diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi 2 jenazah ini diseksa bukanlah dia melakukan dosa yang besar. Yang pertama, kata Nabi, jenazah ini diseksa kerana dia tidak membersihkan dengan sempurna ketika dia beristinja. Maksudnya bila dia buang air kecil, kan? Dia tidak membersihkan dengan sempurna kemaluannya dan kemudian dia terus pergi sembahyang. Kerana perbuatan tersebut, dia tidak membersihkan dengan sempurna ketika beristinja, maka dia diazab ketika berada di dalam kubur. Dan yang kedua, kata Nabi, jenazah kedua ini diseksa kerana apa? Kerana dia adalah orang yang suka berjalan ke sana ke sini dan kerjanya mengadu domba untuk memutuskan silaturahim di antara 2 orang yang bersaudara. Dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan orang ini dipanggil sebagai Al-Qattas. Al-Qattas ni adalah orang yang berjalan dan dia berjalan tadi mengadu domba. Ya, dia cakap dengan pihak A, si B tadi, dia cakap pula dengan si B, si A tadi tak suka dengan. Jadi dia melaga-lagakan orang lain sehingga berlakunya putus silaturahim di antara orang yang bersaudara. Maka itulah jenazah tadi diseksa kerana apa? Kerana mengadu domba dan tidak membersihkan kemaluannya ketika beristinja dengan sempurna. Ya, ini berkaitan kubur. Ya, baik. Sayyidina Uthman bin Affan, satu ketika dia lalu di tanah perkuburan. Dia berhenti di tanah kubur, dia menangis. Sahabat tanya, wahai Uthman, mengapa kamu menangis ketika kamu melalui kawasan perkuburan? Kata Sayyidina Uthman,
Aku teringat hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, sesungguhnya alam barzah ini adalah persinggahan pertama menuju negeri akhirat. Sekiranya mudah urusan ketika dalam persinggahan yang pertama ini, maka akan mudahlah urusan yang seterusnya. Sekiranya sukar, susah dalam persinggahan yang pertama, banyak persoalannya, banyak hisapnya, maka akan lebih susahlah pada persinggahan-persinggahan yang seterusnya. Ya? Sebab itulah aku menangis bila aku mengenangkan mengenai alam barzah. Ini kata-kata Saidina Uthman mengenai alam kubur ataupun alam barzah. Sebab itulah bila kita hantar jenazah ke perkuburan, ya, antara adab yang boleh kita lakukan, yang digalakkan kita lakukan, disunatkan kita melakukan bila sampai ke tanah perkuburan, yang pertama apa dia? Biasa kat tanah kubur kan ada satu papan tanda besar kan. Doa kepada ahli kubur kan. Itu antara adab pertama bila kita masuk tanah perkuburan. Ya. Nabi ajar kepada kita bila masuk tanah perkuburan, sebelum nak masuk tadi kita bagi salam kepada ahli kubur. Macam mana lafaz salam dia? Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullahu lana wa lakum afiyah. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Nabi bagi tahu bila kamu ziarah ke tanah perkuburan, ya, maka berilah salam kepada ahli kubur. Dan sesungguhnya mereka mendengar salam yang kamu berikan tadi. Ya? Assalamualaikum ya ahli diyar. Salam sejahtera kepada penghuni-penghuni alam barzah ini. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Sesungguhnya kami insya-Allah akan menyusul kamu. Itu doa yang kita bacakan kepada ahli diyar. Dan kami mengharapkan supaya kami dan kamu dikurniakan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Sebelum nak masuk kita baca doa tersebut. Bila kita menantikan jenazah tadi disempurnakan, dimasukkan dalam liang lahat, dikambus kembali tanahnya, pastikan antara adab bila berada di tanah perkuburan, jangan kita duduk di atas kubur. Ya? Jangan duduk di atas kubur. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, sesungguhnya duduk di atas bara api sehingga baju pakaian kamu terbakar dan kulit kamu mengelupas kerana panasnya bara api tersebut, itu lebih baik berbanding kamu duduk di atas kubur. Jadi ini perkara yang perlu kita ambil perhatian. Pastikan bila hantar jenazah ke kubur, jangan sesekali kita duduk di atas kubur. Ini antara pantang ataupun larangan ketika berada di atas kubur. Dalam satu peristiwa Nabi SAW ketika berada di tanah perkuburan, Nabi lihat ada seorang lelaki dia bersandar di kubur. Kemudian Nabi menegur lelaki tersebut. Nabi katakan, jangan sakiti jenazah tersebut. Nabi kata, jangan sakiti jenazah tersebut. Apa maksud sakiti jenazah tersebut? Ulama bahas, menyakiti jenazah tersebut, perumpamaannya contohlah kita tidur, kita baring. Ada orang bersandar, ketika kita sedang baring, ada orang bersandar pada kita. Bagaimana perasaan kita? Kita rasa marah, kita rasa tak selesa. Kita sedang baring, tiba-tiba ada orang melangkah kita. Bagaimana perasaan kita? Kita rasa marah, kita rasa tak selesa. Begitulah, jangan kita bersandar di atas kubur, jangan kita melangkah kubur orang lain, dan jangan kita, antaranya, jangan bersandar, jangan melangkah dan jangan duduk di atas kubur. Kata ulama, melainkan sekiranya tanah perkuburan tersebut terlalu sempit, tidak ada ruang yang boleh digunakan untuk duduk dan sebagainya, sekiranya boleh kita cari tempat yang bukan tanah kubur, barulah kita boleh duduk di kawasan tersebut. Selagi boleh ada tempat-tempat yang kita duduk yang bukan kubur orang lain, maka kita dilarang untuk duduk di atas kuburan tersebut. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bila jenazah tadi selesai dikebumikan, ya. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, ya. Hadis ini daripada Saidina Uthman dan satu lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila jenazah telah dikebumikan, maka ratakanlah tanah tersebut dan hendaklah seseorang daripada kamu berdiri di kepala jenazah tersebut dan ucaplah wahai fulan bin fulanah, ya, wahai fulan bin fulanah. Hadis riwayat Tirmizi, ya. Maksudnya apa? Nabi nak bagi tahu supaya dibacakan talqin, ya. Talqin ni tuan-tuan, ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju. Ada orang yang kata talqin ni adalah bid'ah. Itu terpulang kepada masing-masing, ya. Pada saya, ya,
benda talqin ni adalah benda khilaf, ya, benda khilaf, ada perselisihan, khilaf di kalangan ulama, ya. Maka bila benda tersebut khilaf, siapa yang nak buat, jangan marah orang yang tak buat. Orang yang tak buat, jangan marah orang yang buat. Maksudnya kita saling meraikan, ya, supaya harmoni kehidupan kita, ya. Kalau orang yang nak buat, mungkin ambilannya daripada hadis daripada Abi Umamah Al-Bakhili, ya, daripada Abi Umamah Al-Bakhili. Ketika Abi Umamah sedang tenat, ya, dia kata, apabila aku mati nanti, lakukanlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kata Abi Umamah, Nabi bersabda, apabila mati seseorang daripada kamu, maka ratakanlah tanah kuburnya, dan hendaklah seseorang tadi berdiri di kepalanya, dan ucapkanlah, wahai fulan bin fulana. Ini sandaran hadis yang boleh kita ambil siapa yang beramal dengan talqin selepas penguburan jenazah tersebut, ya. Jadi siapa nak buat, jangan marah orang yang tak buat. Siapa yang tak buat, jangan kita marah dan kita salahkan orang yang buat. Sebab semuanya itu ada sandaran, ada hadisnya. Baik. Sebab maksud talqin ni tuan-tuan, hadis yang awal yang saya bacakan tadi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Maksudnya apa? Lakinu mautakum, ulama bahas talqin ni ada dua maksud. Talqin yang pertama, bimbingan dengan dua perbuatan. Perbuatan yang pertama, orang yang sedang nazak, kita ucapkan la ilaha illallah. Itu maksud yang pertama. Lakinu mautakum yang kedua dengan maksud bimbingan kepada jenazah yang telah dikebumikan, yang berada di liang lahat, ya. Dengan maksud kita membacakan, kita mengajar kepada jenazah tersebut. Kan kalau kita baca talqin, ya, yang ada dalam teks talqin tersebut, antara isi teks talqin tersebut, antara bunyinya adalah, wahai fulan bin fulan. Ini berbetulan dengan hadis Nabi SAW. Wahai fulan bin fulana, ya, kamu telah pun berpindah daripada alam dunia kepada alam barzah. Dan kamu sekarang ini sedang berada di alam barzah, ya, seorang diri. Ketahuilah bahawa mati itu benar, syurga itu benar, neraka itu benar, soalan mungkar nakir itu benar, melintas titian sirat itu adalah benar, ya. Itu adalah lafaz-lafaz talqin, ya, yang diajarkan supaya sebagai bimbingan kepada jenazah yang berada di dalam kubur tersebut. Ketahuilah oleh kamu akan datang kepada kamu dua orang malaikat yang akan menyoal kamu, siapakah Tuhan kamu, siapakah Nabi kamu, apakah kiblat kamu, saudara kamu, apakah kitab pegangan kamu. Kata Nabi, apa yang kamu ajarkan kepada jenazah, sesungguhnya jenazah tadi mendengar kata-kata kamu, ya. Jadi berbetulan apa yang dilakukan, kita talqinkan jenazah, bukan saja kepada jenazah tadi dia mendengar apa yang diajarkan, dan manfaatnya juga kepada orang yang datang yang masih hidup, supaya kita sama-sama mengambil pengajaran daripada peristiwa kematian tersebut. Berapa minit lagi, ya, kita? 1 minit. Okey, kita bagi laluan dulu kepada muazzin, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam bab talqin ni juga tuan-tuan, bagi orang yang berpegang untuk beramal dengan talqin tersebut selepas pengumian jenazah, tuan-tuan boleh semak pandangan daripada Imam Nawawi dalam Majmu', ya. Imam Nawawi dalam Majmu' menyatakan bahawa qala jama'atum min ashabina yustahabbu talqinul mayyiti aqiba dafni. Sebilangan besar ulama dalam mazhab Syafi'i telah menyatakan bahawa disunatkan talqin ke atas jenazah selepas pengebumiannya. Jadi ini antara dalil ataupun perkara yang kita ambil, ya, dalam mazhab Syafi'i supaya dibacakan talqin kepada jenazah selepas pengebumian jenazah, ya. Baik. Dan kemudian talqin ni kadang-kadang ada orang dia macam mana cakap, ya. Talqin ni dibacakan ketika berdiri ataupun duduk. Keadaannya, ya, berdiri ataupun duduk, ya. Ada setengah orang dia baca talqin duduk, kan? Ada orang dia baca talqin secara berdiri ataupun dia bagi tazkirah kematian secara berdiri. Dua-dua ni ada ambilannya, ada ambilannya. Bagi orang yang membaca talqin dengan duduk, itu diambil daripada Imam An-Nawawi juga dalam Majmu'. Imam An-Nawawi bagi tahu bila mana berlaku kematian seseorang dan selepas jenazah tadi dikebumikan, maka hendaklah salah seorang daripada kamu duduk di kepala jenazah tersebut dan ucapkanlah fulan, wahai fulan bin fulanah. Itu siapa yang baca talqin sandarannya secara duduk. Siapa yang baca talqin secara berdiri. Hadis yang saya bacakan tadi, yang mafhum hadis yang saya nyatakan hadis daripada Saidina Uthman dan juga Abu Hurairah. Nabi bagi tahu bila berlaku kematian seseorang daripada kamu, apabila tanah tadi telah diratakan, ya, dan hendaklah seseorang daripada kamu berdiri di kepala jenazah tersebut sambil mengucapkan wahai fulan bin fulana, ya. Jadi maksudnya sama ada kita nak duduk pun boleh, sama ada kita nak berdiri pun boleh. Kalau saya selesa secara berdiri, sebab bila kita berdiri suara kita lebih didengari berbanding kita duduk, suara kita agak tenggelam, sebab dalam keadaan duduk, ya. Baik.
Bila berlaku kematian pertama kepada kanak-kanak. Yang kedua, bila berlaku kematian kepada orang gila. Adakah selepas dikebumikan kita bacakan talqin kepada kanak-kanak dan juga orang gila tersebut? Jawapannya, tidak dibacakan talqin kepada kanak-kanak dan juga orang gila berdasarkan pandangan yang dinyatakan oleh Imam Romli. Ya? Imam Romli menyatakan jenazah kanak-kanak yang belum balik tidak ditalqinkan. Begitu juga dengan orang gila yang tidak didahului dengan taklifan kepadanya sebelum dia gila. Maksudnya macam mana? Orang gila yang memang daripada awal dia gila, memang ketika dia mati tidak ditalqinkan. Kecuali kepada orang gila yang mendatang. Maksud orang gila mendatang macam mana? Asalnya tak gila. Normal, sempurna. Kemudian sampai satu masa dia jadi gila. Maka ketika daripada balik sampai di masa kat situ ada persoalan dosa dan pahala, dan orang ini bila meninggal, maka orang ini ditalqinkan. Kecuali kepada kanak-kanak dan juga orang gila yang tidak didahului dengan taklifan ataupun tanggungjawab. Jadi ini perkara berkaitan talqin, berkaitan adab-adab ketika berada di tanah kubur dan juga menyentuh mengenai kematian. Jadi mudah-mudahan kesimpulannya kita dapat menjadikan kuliah yang kita dengar pada malam ini, kematian, adab kubur dan juga talqin tadi sebagai satu panduan kepada kita, supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mati pasti akan menemui kita. Bila kita hantar jenazah ke kuburan, maka jagalah adab-adab dan pantang larang ketika berada di tanah kubur, dan juga mengenai talqin. Jadi mudah-mudahan ada manfaat kebaikan daripada kuliah kita pada malam ini. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri juga izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sama-sama kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.